Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan berkongsi mengenai tata cara merujuk sumber laman web. Kami terdiri daripada 8 orang seperti yang tertera pada slide. Sebagai panduan, kami memilih tajuk Penggunaan Modul Latihan dalam PTPC Bahasa Melayu dalam meningkatkan penguasaan tata bahasa pelajar sekolah menengah. Tata cara merujuk sumber laman web ini berdasarkan bahan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dalam negara dan luar negara. Sebelum itu, kami akan memberi tips mencari bahan dalam laman web. Pertama ialah kita menggunakan aplikasi Google untuk mencari bahan di laman web. Selanjutnya, kita pergi ke laman web yang boleh diakses seperti Google Scholar dan ResearchGate. Kita tekan laman web tersebut. Okey. Seterusnya, kita masukkan kata kunci bahan yang ingin dicari seperti tata bahasa. Kita boleh letak pengikat ayat di awal dan di akhir untuk mengecilkan skop carian kita. Okey, tips yang selanjutnya ialah kita pilih laman web dan rujukan yang sesuai dengan isi kandungan kajian. Sebagai contoh, tata bahasa. Kita pilih tajuk yang sesuai dengan kita punya kajian. Seterusnya, kita pilih pula petikan yang sesuai untuk diserap masuk ke dalam kajian. Petikan yang kita pilih secara langsung mahupun tidak langsung, kita perlulah ubah sesuai petikan tersebut supaya kalau kita copy dan paste saja, ia akan menimbulkan plagiat. Ataupun kalau kita ambil secara langsung, kita kena huraikan apakah petikan yang kita ambil tersebut supaya nanti tidak akan timbul isu plagiat. I don't need no other, I'm satisfied doing it on my own. Only takes one lover to change your vibe. Ain't that the way it goes? I don't need nobody, but you won't replay. Caught in the memory when you touch my body and you say my name, giving me what I need. Every minute, so lost in it, like you're in my bed. Every hour, give you power, I'm losing my instead. 24/7 got you on my mind, think about you all the time. My body wants you night and day, but my head is screaming go away. 24/7 got you on my mind. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita memberikan perhatian sepenuhnya mengenai perkongsian tata cara merujuk sumber laman web bahasa Melayu. Bagi kumpulan kami memilih artikel yang bertajuk Penguasaan Tata Bahasa Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 6. Jadi, anda diminta untuk membaca dengan teliti artikel tersebut dan memilih petikan yang bersesuaian dengan tajuk kajian anda. Seperti kumpulan kami memilih petikan yang telah di-highlightkan tersebut. Seterusnya, berikut merupakan petikan asal daripada artikel tersebut. Jika kalian mahu meletakkannya di dalam penulisan anda hendaklah menulis nama penulis artikel. Anda dapat lihat di sini dan juga tahun. Anda dikehendaki meletak kurungan dan tanda koma, lalu menyalin semula petikan tersebut. Kemudian, jangan lupa meletakkan muka surat pada bahagian akhir sekali. Seterusnya, tata cara merujuk sumber laman web bahasa Inggeris. Kita pergi ke Google dan kemudian di Google telah terdapat satu ruangan khas untuk kita menulis apa-apa bahan yang ingin dicari. Jadi saya telah menulis Malay Language Education Research Kit kerana ia berkait dengan tajuk yang saya kaji. Kenapa saya tulis research kit di belakang ini? Kerana menerusi laman web ini, kita boleh dapatkan apa-apa bahan seperti jurnal, kertas persidangan dan sebagainya yang boleh diguna pakai dan sahih untuk kajian kita. Baiklah, saya kemudiannya telah memilih pautan yang pertama ini.
Dan setelah saya klik pada pautan pertama ini, maka akan keluarlah paparan seperti ini. Dan menerusi laman web ResearchGate ini, mereka turut menyediakan satu pautan iaitu kita boleh download keseluruhan jurnal tersebut dalam bentuk PDF. Jadi setelah kita download, maka akan keluarlah paparan seperti ini di mana kita dapat lihat keseluruhan jurnal tersebut. Jadi sebelum kita memetik mana-mana petikan dalam jurnal ini, kita perlu membaca terlebih dahulu. Dan setelah itu, contohnya seperti saya telah memilih beberapa ayat dalam perenggan ini untuk dijadikan dan dimasukkan dalam kajian saya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah petikan asal di mana saya tidak membuat apa-apa perubahan daripada jurnal tersebut. Dan kemudian saya telah memparafrasakan petikan tersebut. Untuk memparafrasakan daripada petikan asal ini, kita perlu letakkan nama penulis dan juga tahun. Contohnya, penulis bagi jurnal ini ialah Mazlina Baharuddin dan Siti Ajar Ehsan pada tahun 2016 menyatakan bahawa, jadi setelah itu kita letakkan ayat yang telah kita parafrasakan. Yang ini merupakan cara-cara untuk membuat parafrasa. Yang pertama, meletakkan nama pengarang. Yang kedua, dengan meletakkan tahun penerbitan. Dan yang ketiga, mengolah idea asal yang dirujuk menggunakan ayat sendiri. Dan yang terakhir ialah tidak perlu meletakkan muka surat pada petikan yang telah diparafrasakan. Ini merupakan petikan asal yang telah saya petik di dalam artikel tersebut, iaitu semasa proses pengajaran di dalam bilik darjah, guru lebih gemar menggunakan buku teks sebagai bahan pengajaran yang utama. Guru yang menggunakan buku teks sepenuhnya dalam pengajaran akan menyebabkan timbulnya rasa bosan dalam kalangan murid, terutamanya murid yang cergas. Oleh itu, guru mestilah merancang kaedah, bahan dan aktiviti yang sesuai untuk menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Aktiviti dan latihan juga perlulah dipelbagaikan dan bukannya tertumpu kepada buku teks semata-mata. Manakala ini pula merupakan petikan yang telah saya parafrasakan. Petikan asal tadi telah saya ubah menjadi sikap guru yang terlalu bergantung kepada penggunaan buku teks sebagai bahan pengajaran yang utama di dalam kelas menyebabkan murid-murid merasa bosan terhadap pengajaran di dalam kelas. Perkara tersebut dapat diatasi sekiranya guru bijak merancang dengan menggunakan pelbagai bahan, kaedah serta melaksanakan aktiviti serta latihan yang menarik sesuai dengan naluri murid yang sukakan keseronokan agar suasana pembelajaran dapat dihidupkan. Tata cara yang terakhir ialah tata cara merujuk sumber laman web luar negara. Baiklah, saya akan tunjukkan pula tata cara untuk mencari sumber laman web luar negara. Pertama sekali, kita boleh menggunakan Google Scholar sebagai salah satu medium untuk mencari sumber maklumat dan juga bahan secara atas talian. Seterusnya, kita boleh memasukkan kata kunci yang berkaitan dengan kajian. Contohnya, saya telah memasukkan meaning modul sebagai kata kunci. Setelah itu, kita boleh mencari ataupun memilih bahan yang bersesuaian dengan kajian yang kita jalankan. Setelah itu, kita boleh melakukan penilaian dan juga bacaan ke atas sumber yang telah kita pilih. Daripada bahan tersebut, kita boleh memilih sumber yang bersesuaian untuk diletakkan di dalam penulisan kita. Cara untuk membuat parafrasa pula ialah kita perlulah meletakkan nama pengarang, tahun penerbitan dan menterjemah bahan tersebut serta mengolah idea asal dan tidak perlu meletakkan muka surat kepada petikan tersebut. Berikut merupakan petikan asal iaitu di dalam bahasa Inggeris yang telah diterjemahkan dan diubah
kepada petikan bahasa Melayu menggunakan ayat kita sendiri. Bagaimana pula dengan rujukan? Untuk rujukan pula, ini ialah maklumat asas rujukan bagi laman web. Mula-mula, kita perlu mengenal pasti nama penulis, tarikh atau tahun diterbitkan, tajuk lengkap, tarikh mengakses dan alamat laman web. Bagi penulisan rujukan, kita perlu menaip nama penulis, jarak, tahun, letakkan kurungan, noktah, jarak, tajuk lengkap, noktah, jarak, dipetik pada, jarak, tarikh mengakses, koma, jarak, daripada alamat laman web, noktah. Ada nota tambahan ya. Sekiranya tiada tarikh atau tahun, gantikan dengan N noktah D noktah. Namun, ia tidak digalakkan kerana ia mungkin tidak sahih. Ini ialah maklumat asas rujukan bagi sumber laman web bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini pula ialah maklumat asas rujukan bagi laman web dalam negara dan luar negara. Jika kita lihat penulis dalam negara tersebut, ada 2 orang penulis. Jadi, dalam penulisan rujukan, letakkan simbol dan seperti yang tertera pada slide. Seterusnya, jika kita lihat nama penulis bagi rujukan luar negara tersebut, penulisnya merupakan orang Inggeris iaitu Janice Hoover. Jadi, dalam penulisan rujukan, letakkan nama belakangnya, koma, jarak diikuti dengan huruf depan bagi nama tersebut diikuti dengan noktah. Sekarang, kita sudah ada keempat-empat maklumat asas rujukan bagi laman web. Saya ambil contoh dalam negara. Letakkan nama penulis iaitu Abdul Rasid Jami'an dan Syamsuddin Othman, jarak, tarikh atau tahun diterbitkan iaitu 2014 yang diletakkan dalam kurungan, noktah, jarak, tajuk lengkap iaitu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Tata Bahasa Melayu yang dicondongkan, noktah, jarak, dipetik pada tarikh mengakses iaitu 8 April 2001, jarak, daripada alamat laman web seperti yang tertera pada slide, noktah. Baris kedua dan seterusnya perlu tab. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.